Sandakan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk membahas Belanjawan 2022 ini. Soalan pertama saya mengenai bajet Malaysia 2022 ini adalah, adakah ini bajet Malaysia ataupun bajet Semenanjung Malaysia? Tuan Yang di-Pertua, sekali lagi saya amat kecewa dengan Belanjawan 2022 ini yang telah dibentangkan oleh Menteri Kewangan. Saya percaya, saya kongsi sentimen ramai orang Sabah atas kekecewaan bentangan belanjaan ini di mana kita melihat Sabah dan Sarawak terus diketepikan dalam peruntukan belanjawan untuk pembangunan. Semua slogan seperti Keluarga Malaysia, Makmur Sejahtera ataupun merapatkan jurang antara Semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak juga hanya kata-kata untuk memperdaya rakyat kita di Sabah dan Sarawak. Semasa Perdana Menteri membentangkan pelan RMK12 pada bulan Ogos di Parlimen, beliau juga telah menyatakan bahawa daripada 400 bilion jumlah peruntukan untuk RMK12, sebanyak 15% akan diperuntukkan untuk Sabah, bersamaan dengan 60 bilion untuk tempoh 5 tahun atau secara purata 12 bilion untuk setiap tahun antara tahun 2021 sehingga 2025. Sehubungan itu, saya ingin bertanya kepada kedua-dua Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, kenapa hanya 5.2 bilion diperuntukkan untuk Sabah di bawah Belanjawan 2022? Di manakah peruntukan 15% yang telah dinyatakan oleh Perdana Menteri? Apakah yang terjadi kepada peruntukan pembangunan bernilai 12 bilion untuk Sabah di bawah RMK 12? Bolehkah Menteri menjawab berkenaan hal ini? Bagaimana Sabah boleh mengejar atau setaraf dengan Semenanjung Malaysia jika apa kerajaan lakukan hanya untuk mengekalkan status politik semasa atau status quo? Apakah jenis semangat keluarga Malaysia yang kita katakan jika kami orang Sabah sentiasa dilayan secara tidak adil dan dengan istilah yang tidak sama rata? Tuan Yang di-Pertua, dunia kita telah tunggang terbalik oleh pandemik COVID-19. Walau bagaimanapun, sekali bencana tetap akan sentiasa membawa kepada akibat yang tidak diingini. Dan salah satunya ialah bagaimana wabak itu telah memaksa ramai kita untuk menilai semula gaya dan cara hidup mereka. Terdapat tumpuan dan keutamaan yang juga perlu diperbaharui untuk kehidupan sihat dan dengan cara yang lebih mesra alam selepas COVID-19. Oleh itu, saya percaya kita mesti memulakan inisiatif yang lebih mampan untuk meletakkan diri kita berada di hadapan pada tahun-tahun yang akan datang. Ini juga semakin kritikal untuk mendorong masyarakat dan negara kita menjadi lebih hijau dan lebih mampan untuk membina semula komuniti kita yang lebih baik. Pada peringkat tertinggi atau makro, kerajaan perlu menjadi contoh dalam pelaburan tenaga hijau dan boleh diperbaharui. Berdasarkan penerbitan Research for Social Advancement (REFSA) pada Oktober 2020, 51.53% daripada jumlah pelepasan gas rumah hijau atau greenhouse gases dengan izin Malaysia pada 2014 datang daripada hanya dua sektor, iaitu pengeluaran elektrik haba dan pengangkutan. Jelas sekali ketika Malaysia bergerak ke hadapan untuk pulih daripada kemusnahan pandemik COVID-19. Hala tuju baharu mesti ditetapkan untuk dua sektor penting ini untuk termasuk mewujudkan persekitaran yang lebih hijau. Malaysia perlu meningkatkan tumpuannya kepada penjanaan kuasa melalui solar, biogesim dan biogas untuk mengurangkan jejak GHG kita. Infrastruktur dan insentif yang lebih baik perlu diperkenalkan untuk memanfaatkan segmen baharu ini. Sebagai contoh, di Sabah, sebagai negeri pengeluar kelapa sawit terbesar di negara kita, kita mempunyai sejumlah besar tandan buah kosong, kulit isirung dan batang kelapa sawit yang sedia ada sebagai biogesim untuk penjanaan kuasa. Walau bagaimanapun, kerana kebanyakan ladang kelapa sawit terletak jauh di luar talian grid sedia ada, tiada sesiapa yang sanggup melabur dalam penjanaan tenaga biogesim berskala besar walaupun bahan-bahan itu boleh ditapati di mana-mana ladang kelapa sawit.
Pada peringkat yang kecil atau mikro, saya menyeru kepada kerajaan untuk memulakan program 3R, Reduce, Reuse and Recycle dengan izin, atau kurangkan guna semula dan kitar semula di seluruh negara untuk menjadikan program 3R ini sebagai cara hidup untuk setiap rakyat Malaysia di negara ini. Kita tidak boleh terus-menerus menjadikan sungai dan laut kita sebagai sasaran atau tempat pembuangan sampah. Pencemaran sungai dan laut juga akan mengancam sumber makanan dan pendapatan kita sendiri. Begitu juga jika ada kehabisan tanah untuk menimbul sampah kita suatu hari nanti. Kita tidak boleh berharap untuk mengekspor sampah kita ke negara lain apabila berlaku hal itu. Justru satu-satunya cara ialah dengan membiasakan sikap 3R ini ke dalam diri rakyat Malaysia. Sebagai contoh, setiap pihak berkuasa tempatan perlu memulakan program mengasingkan sampah kita di punca untuk tujuan kita semula. Insentif hendaklah diberikan kepada syarikat yang terlibat dalam pembangunan dan penyelidikan R&D untuk menghasilkan produk atau pembungkusan menggunakan bahan berasaskan bahan utama alam. Dalam hal lain, kerajaan juga harus mempertimbangkan untuk memperkenalkan beberapa bentuk cukai berkaitan dengan menghilangkan kebiasaan kita terhadap penggunaan plastik sama seperti cukai gula dan yang diperkenalkan. Dalam perkembangan lain, amalan guna tanah bandar ataupun urban land use dengan izin semasa di Malaysia, dasar pengangkutan berpaksikan automobil juga perlu dicabar. Kawasan bandar yang luas, urban sprawl dengan izin, dengan taman perumahan yang terletak jauh dari tempat kerja dan majoriti penduduk bergantung kepada kenderaan bersendirian mereka untuk berurang-alik ke tempat kerja. Sudah tentu ia bukan cara penggunaan tanah yang mampan dan ini bukan cara dan juga menyumbang secara besar-besaran kepada pelepasan GHG kita. Saya menggesa kerajaan menetapkan dasar pengangkutan awam negara bagi memastikan semua majlis pembandaran dan Dewan Bandaraya di negara ini mempunyai garis panduan yang jelas untuk merancang dan melabur dalam rangkaian pengangkutan awam berdasarkan tahap populasi penduduk mereka. Pengangkutan awam mereka dipersepadukan dengan perancangan guna tanah bandar, perumahan dan pejabat awam mesti disepadukan dengan mod pengangkutan awam untuk menyediakan perjalanan yang lancar antara rumah, mod dan tempat kerja. Pengangkutan awam sistematik juga tidak seharusnya menjadi sesuatu yang menjadi pilihan untuk beberapa bandar utama yang terpilih di negara ini. Tuan Yang di-Pertua, mungkin ramai yang berkata bahawa dalam era teknologi dan informasi dan serta penguasaan media sosial, ianya amat bermakna untuk belia yang di mana juga adalah pentas yang diberi khusus untuk belia mempamerkan bakat dan kebolehan mereka. Malangnya, realiti tidak menggalakkan. Kita selalu mengatakan bahawa belia adalah pembina masa hadapan negara kita. Tetapi bagaimanakah mereka membina masa depan negara ini sedangkan mereka tidak dapat mencari pekerjaan yang sewajarnya dan terpaksa hidup dalam keadaan B40, keluarga B40 generasi kedua akibat daripada hal ini. Tuan Speaker, ramai daripada golongan belia sedang hidup dalam krisis. Ramai belia hari ini bergelut untuk mencari pekerjaan yang sesuai dan untuk terus bertahan hidup dalam masyarakat kita. Beratus-ratus ribu belia termasuk graduan dari universiti kita juga setiap tahun juga bertahan dalam sektor ekonomi gig sebagai rider penghantaran, pemandu Grab, bekerja sambilan dengan ramai lagi yang masih menganggur. Isu pengangguran di kalangan belia juga amat membimbangkan di Sabah. Menurut Jabatan Perangkaan Anggaran kadar pengangguran dalam kalangan belia di Sabah boleh mencapai 20% dan sebahagiannya disebabkan oleh pemberhentian dan penutupan perniagaan akibat pandemik COVID-19. Ekonomi kita juga jelas memperlihat ia tidak mampu mewujudkan pekerjaan berkualiti yang mencukupi untuk mereka. Baru-baru ini, Kementerian Perumahan dan Kerajaan KPKT telah menjawab soalan saya mengenai jumlah rumah setinggan di Sandakan Sabah. Saya terkejut apabila dikatakan
bilangnya adalah hanya sekitar 6,516 buah rumah. Ini kerana semasa pandemik kami juga telah mengedarkan kira-kira 8,000 set pack makanan termasuk ke kawasan setinggan, dan saya rasa kami hanya menampung 20% daripada rumah setinggan ini. Saya benar-benar meragui ketepatan angka rumah setinggan disandarkan. Selain itu, apakah kerajaan yang akan lakukan terhadap 6,516 buah rumah setinggan itu? KPKT juga memberitahu bahawa sebanyak 5 projek perumahan PPR baharu yang sedang dibina dan dilaksanakan semuanya juga terletak di luar daerah sandakan. Adakah kerajaan kita tidak akan berbuat apa-apa mengenai cara mengatasi setinggan di sandakan dan juga ada dihuni ramai warga tempatan kita? Jadi saya mendesak kerajaan agar memperuntukkan jumlah unit peratus tertentu untuk perumahan PPR atau Rumah Malaysia bagi kumpulan individu ini. Ini juga sudah pasti bantuan yang terbaik untuk membantu orang dewasa muda yang terdesak untuk mencari rumah yang selesa dan mampu untuk diduduki. Jadi yang kedua, sebagai tambahan bagi program pemilikan rumah, saya menyeru kepada kerajaan untuk memperkenalkan skim rumah belia di mana pembeli rumah kalangan belia muda yang layak dan pertama kali membeli rumah boleh mendapatkan jumlah tertentu subsidi atau rebate daripada kerajaan. Ini sudah pasti akan membantu lebih ramai golongan belia untuk memiliki rumah mereka sendiri dan meningkatkan tahap kehidupan. Jadi Tuan Yang Dipertua, poin yang saya seterusnya adalah mengenai zon perindustrian bebas. Selain peruntukan pembangunan infrastruktur, kami juga memerlukan anjakan paradigma daripada kerajaan dalam dasar pembangunan dan juga keutamaan kami. Daripada hanya mempunyai satu pertumbuhan ekonomi utama di Kota Kinabalu, untuk negeri besar seperti Sabah, kerajaan juga mesti mengangkat Sandakan sebagai satu lagi pusat pertumbuhan utama dan yang kedua di Sabah untuk saling melengkapkan antara Kota Kinabalu dan Sabah untuk memanfaatkan potensi besar Sabah dan memacu pembangunan ekonomi di pantai timur Sabah. Sebagai sebuah bandar kedua terbesar di Sabah, Sandakan juga bertuan dengan limpahan sumber asli dan terletak secara strategik di tengah-tengah wilayah kawasan pembangunan Asia Timur dan melibatkan negara Brunei, Indonesia, Malaysia dan Filipina iaitu BIM Niaga. Ia juga dapat menjadi pusat pertumbuhan utama yang sempurna bagi pantai timur Sabah selain akan mendapat memainkan peranan utama dalam perdagangan dan logistik melalui pelabuhan dan lapangan terbang. Selain itu, Sandakan juga merupakan satu pengeluar minyak sawit. Rumuskan. Okey, 2 minit lagi. Sorry. Okay. Oleh itu, seperti yang telah saya cadangkan semasa perbahasan RMK di Parlimen bulan lepas, kerajaan mesti menyegerakan penubuhan zon perindustrian bebas di Sandakan untuk membantu memacu pembangunan aktiviti hiliran minyak sawit dan industri yang lain untuk meletakkan Sabah ke tahap yang lebih baik serta lengkungan atau trajektori pertumbuhan baru. Tuan Yang Dipertua, saya telah berulang kali membangkitkan isu tentang kemudahan kesihatan awam di Sandakan. Sekarang di bawah tekanan yang sangat luar biasa ketika kes COVID-19 melonjak naik di Sabah pada awal tahun ini. Sebagai bandar kedua terbesar di Sabah, untuk meningkatkan standard perkhidmatan kesihatan kami serta-merta untuk keperluan 500,000 penduduk di Sandakan, Klinik Pakar Hospital Duchess of Kent Sandakan terpaksa ditutup untuk lebih 1 tahun kerana COVID dan begitu juga dengan sebanyak mungkin sumber kemudahan kesihatan berkaitan dengan dialihkan untuk bertepatan dengan kes COVID. Jadi ratusan pesakit bukan COVID berkaitan pembedahan juga perlu ditunda atau diletakkan sebagai senarai menunggu akibat kes COVID. Jadi kekurangan sumber kemudahan kesihatan seumpama juga telah meletakkan petugas kesihatan dan barisan hadapan kita dalam risiko yang tinggi. Jadi saya berharap Menteri Kesihatan akan mengambil maklum berkenaan hal ini. Saya hanya meminta kerajaan untuk melakukan pengagihan sumber yang adil dan saksama agar rakyat Sandakan dan Sabah boleh menikmati tahap perkhidmatan kesihatan seperti rakyat Malaysia yang lain di Semenanjung. Oleh itu, saya ingin
Oleh itu, jadi berjuta-juta nyawa telah terkorban di seluruh dunia dan ramai lagi kehilangan mata pencarian akibat pandemik. Tetapi kerana penderitaan yang menyakitkan ini adalah mencipta momentum dan peluang untuk kita membina semula negara kita dengan lebih baik. Ini adalah peluang untuk direbut untuk mewujudkan tempat yang lebih selesa untuk kita semua dan generasi akan datang. Slogan Keluarga Malaysia hanya boleh diterima jika Sabah dan Sarawak diberikan peruntukan yang adil dan berpatutan. Dengan itu saya mengakhiri perbahasan saya. Sekian dan terima kasih.